Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billah al-'aliyyul 'azim. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna na'udzubika min al-baras wal junun wal juzam wa sya'il asqam. Allahumma afana min al-waba'i corona ya Allah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allah tawakkalna Rabbana la taj'alna fitnatan ma'al qawmi zalimin wa najina bi rahmatika minal qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar wa qina azabannar. Alhamdulillah, kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Al-Malikul Qudus, As-Salam, Al-Mu'minul Muhaiminul Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, yang sentiasa mengampunkan dosa hamba-Nya dan menambah nikmat barakah maghfirah kepada hamba yang beriman dan dijanji syurga bagi mereka yang taat kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Ta'ala. Dan ni musim hujan dekat kita ni dah merupakan satu nikmat besar, rahmat besar. Hujannya rahmat. Nabi dia tengok di langit gelap, dia bimbang. Nabi dia masuk tupik takut turun bala. Aisyah tanya, kata, ya Rasulullah, aku tengok mukamu ni kak dah nampak serabut dah, bau hujan turun untuk Nabi suka panggil muka dia mani. Maka Aisyah tanya, kata, apa ya Rasulullah? Nabi kata, aku bimbang takut hujan itu merupakan satu azab bagi umatku. Nah, sebab tu Nabi ni suruh kita berdoa kepada Allah Ta'ala ketika kemarin. Nabi suruh minta hujan, Allahumma arisna. Apabila hujan mai kuat dah lipah batah-batah, air banyak selai rumah-rumah, Nabi suruh berdoa, Allahumma hawalaina wa la alaina. Suruh pindah tempat air pula. Allah Ta'ala ni dah hatta air di tempat kering pula. Nah, kita ni maknanya ada hubung semua. Orang Islam tak ada putus ikut perkara yang ada bagi apa panggil bagi hamba dia ni kak. Nabi ajar berlaku doa. Dah hujan ajar doa, ribut ajar doa, kemarau ajar doa, semua Nabi. Tak sebab kita syirik dengan Allah Ta'ala. Nabi kita ni bergantung dengan Allah. Kalau kita kurang berdoa dengan Allah Ta'ala, situ nak mari dah. Kalau kita tak berhubung dengan Allah Ta'ala, nak mari syirik, nak mari ke apa semua. Setengah-setengah kita ni kalau kita sebut syirik kat murih kita. Nah, syirik, khurafat, bin'ah tak boleh sebut masyarakat, setengah-setengah masyarakat, setengah-setengah tempat murih. Nah, Allah ngajalan ni syirik belaka, bid'ah belaka, khurafat belaka. Benda yang sungguh kita kena rayak sungguh. Benda ni syirik, kena rayak kata syirik. Benda ni bid'ah, kena rayak bid'ah. Benda ni khurafat, kena rayak. Dan mana nak buat suku kira pula. Dari segi agama dia kena berayak, balighu anni walau ayah. Nabi kata, musafah daripada aku ni kepada umat aku, umat Nabi Muhammad lah. Nah, walaupun satu ayat kena berayak dia. Orang kafir kena berayak supaya masuk beriman dengan Allah. Nah, orang munafik supaya bertaubat di segi kemunafikan dia tu. Orang syirik supaya bertauhid kepada Allah. Nah, orang yang suka bid'ah supaya klik kepada sunnah. Ya kena rayak. Nah, Islam ya kena rayak, ya kena ajar. Bukan kata tengok tak apa belaka tak boleh. Jadi tok guru, nah jadi tok baba, tok ustaz ke apa semua, tok imam, tengok benda syirik kena rayak, kata benda ni syirik dalam agama ni. Nah, dalilnya sekian kena rayak dalil ke dia.
Nabi lagi lagu ni, Allah Ta'ala royak lagu ni. Dia orang benda boleh pakai dalil je manusia ya. Binatang tak kena royak dalil dia. Binatang dia tidak terima dalil. Binatang tak ada akal nak terima dalil pun. Dia tak ada. Tuhan tak beri akal kepada binatang supaya menerima dalil. Nah, nak royak ni Tuhan ada ni lembu tengok makhluk ni tak boleh terima, dia tak ada akal. Nah, ni syirik lagu ni tak boleh buat ilmu, tak boleh, kita ada akal. Yang boleh terima akal iaitu manusia. Yang boleh terima dalil iaitu manusia. Sebab tu dalil untuk manusia. Dan jin. Sebab kedua ni ada balasan syurga ni akal. Dan kedua-dua ni ia terima kebenaran. Nah, terima benda-benar, terima kebaikan, maka benda-benar dengan kebaikan berhajat pada dalil. Dan Nabi rakyat lagu ni, Allah Ta'ala berayak lagu ni. Sebab tu kita sebagai tok guru, kita kena berayak sebagai ustaz, sebagai baba, apa semua orang panggil orang tahulah. Dah perusahaan sana ni kena rayak, kena ciceng, kena rayak kepada dia supaya tak erti. Kita lepas lagu tu berat kita juga. Tengok benda syirik tak kata apa, benda maksiat tak kata gapo, tak apa berlaku, kita berat je hadapan Allah Ta'ala. Utama orang ada ilmu. Orang ada ilmu ni berat benar dengan Tuhan Esa. Sepas setengah-setengah pakat dah murih kata Allah. Tok guru lan ni pakat dah berkecek masalah riswah, pakat dah berkecek masalah tugas pemimpin ke apa semua tu lah. Pas tak royak tak boleh Tuhan murih. Pas royak tu ia belaga dengan kerja-kerja kita, misal dengan perbuatan kita, maka ia marah. Sebab tak berani nak rayak gapo, agama tidak boleh. Sebab tu kita nak jadi guru, nak jadi pendakwah, nak jadi merabbi, kita kena berdoa dengan Tuhan supaya jangan terutai budi dengan orang-orang jahat, orang-orang fasik, orang-orang munafik, orang kafir. Bukan kata ketua tu jahat dak. Surah kita tu baca Allahumma farriq bainana ataupun baini wa baina kamil mujrimin wal fasiqin wal munafiqin wal kafirin. Pasti tu menuwi Tuhan, ya Allah minta aku ni baca supaya tidak terutai budi dan orang jahat. Orang jahat ni kalau kita terutai budi dengan dia duit banyak. Nego yabalah berapa misalnya, duit semua kita. Jadi kita nak rayak benda jahat tak boleh kita duduk makan duit dia semua, terutai budi. Kita kena minta Tuhan jaga kita. Puak-puak fasikin, puak fasik sentiasa mengekali akan dosa besar. Dia buat dosa besar semua. Nak lari benda dosa besar dia buat, tak boleh kita terutai budi dengan dia. Nak tolong kita semua, gapo semua ni, jadi tak berani kata apa. Kita tahu kata dia buat benda besar, dosa besar, tapi tak terutai budi dengan dia, tak berani. Tak boleh. Kita kena minta jauh lah. Dan dengan orang-orang munafik, dekat rajin semaya, dekat malas dak. Kalau segi sejik, dia pergi tak segi, tak ada apa, tak gomo, tak galai, dia letak agama Allah Ta'ala semua. Rayak benda kebaikan dia, marah, rayak benda benar dia, orang panggil dia sekat. Itu buat munafik. Kita tu baik tak ada arah dia tu, tapi perangai lagu tu, sifat-sifat munafik je lagu tu. Tu suruh minta Tuhan jaga kita, jangan kita utai budi dengan buat dia. Dan juga dengan kafir, saing dengan gapo dengan dia, dengan siapa. Kadang-kadang kita ni nak semaya kelencai saing kita. Kereta sekali dengan dia, kelencai dengan dia, tak semaya siapa kita. Masuk becung ke misal, masuk dalam sidai parlimen becung misalnya. Waktu masuk dah nak semaya tak boleh. Malah qada semula sebab tak ada budi dengan dia, buat kafir. Tak boleh. Sebab tu kita kena berdoa, Allahumma farriq bainana wa baina kamil mujrim wal fasiqin wal munafiqin wal kafirin. Minta jauh. Jangan kita budi dengan dia. Kena royak benar-benar dalam agama Allah Ta'ala. La ilaha illallah. Kemudian kita mai bicara malam ni insya-Allah, iaitu berkenaan dengan kalimat tauhid, iaitu la ilaha illallah. Tauhid ni ada ulama bagi siapa dia panggil tauhid uluhiyah, rububiyah, asma' wa sifat. Ada juga asyairah bagi tauhid
apa dia ni, ilmu kalam tu dah 20 sifat dah ada blackboard yang ada gelacah dengan orang panggil dengan garis-garis agama Allah Taala. Dah tauhid dia kena tauhid belaka. Tauhid dengan sifat, tauhid dengan rububiyah, tauhid dengan uluhiyah, tauhid dengan pemerintahan. Kena ada tauhid juga pemerintahan. Tak bergantung dengan Tuhan. Gewalak pada kafir, turut kafir belaka sebab tak ada tauhid. Nah, tak ada tauhid. Tidak ada tauhid, belaka selerak tabah habis dalam agama. Nah, ada tauhid maka tidak selerak dalam agama Allah Taala. Bersih tauhid, bersih daripada diri kita insya-Allah. Nah, baru ni kita bicara bahawa Allah Taala kata innahum kanu iza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun sampai sekat tu. Nah, orang-orang kafir apabila kita kata bagi mereka dah tiada Tuhan yang lain melainkan Allah, lalu buat dia kat sombong, takabur, dah ohang, dah yakso, tak terima Allah Taala, takabur, dia berasa kata dia tu lebih, berasa kata dia tu kena serupa dengan perak penamu dia pegang Quran, dia tunjuk Quran. Nah, nak pergi form dia, nak pergi adu di saluk, tak erti belakang tu. Dia tak tahu kata Quran tu hak dia juga. Perak tak erti, Tok Cha tak erti kata Quran ni hak dia juga. Islam pun agama dia juga. Nah, Nabi Muhammad pun Nabi dia juga. Nah, tapi tak saya terima Muhammad, tak saya terima Quran, tak saya terima agama Islam. Jadi kufur lah tu. Dah kira agama suku. Nah, agama Islam ni untuk semua manusia di atas agama atas dunia ni. Quran untuk semua manusia di atas dunia ni. Rasulullah untuk lil alam, rahmatan lil alamin. Nabi ni bukan seorang, bukan rahmatan lil muslimin, bukan. Tuhan kata wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rahmat sekali ya Allah. Masuk habis lah dengan kafir, dengan apa masuk habis. Nah, bukan kata rahmatan lil muslimin bagi orang Islam saja, dak, rahmat ni bawa habis. Orang kafir, puak-puak musyrikin, sampai ke binatang lembu kuba terima rahmat. Dah jin ke apa terima rahmat belaka. Nah, sebab kita saya terima, perak tak saya terima. Dia buat apa nama, apa puasa tu. Dah kita buat duk kacau lawan Islam tak boleh apa. Duk kacau lawan lagu mana, buat balah apa Islam, agama dia juga. Nah, sasana santai su, sasana Islam. Sasana juga macam put Arab, sasana Islam. Dah yom Rab sasana Islam. Dah kau sasana Islam pun sasana tidak ti. Pak kafir kena terima Islam. Kena ambil Islam ni agama. Dah agama Islam ni agamamu juga. Tapi apa begitu agama sukunya, situlah menjadi kufur dengan Allah Taala. Nauzubillah min zalik. Sebab Tuhan kata buat ning ni, apabila katakan bagi mereka la ilaha illallah hum yastakbirun, megah, sombong, lakabur, Allah akbar. Nah, ni orang panggil sifat takabur, sombong, sudah terima kalimah la ilaha illallah ni ambil pada masa asal gitu. Masa Nuh pun tak say, masa Hud pun tak say, masa orang panggil mari siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, bahkan orang kafir ni, puak-puak musyrikin ni, apabila dia dengar kalimah la ilaha illallah, bahkan puak dia kata ni benda syair. Dah benda syair, benda orang gila dak bawa la ilaha illallah. Lagu tu ya, banyak tu ya puak dia mikir. Nah, dia berasa kata dia tu kena dah. Rasa nak kita rakyat kata la ilaha illallah. Nah, kalimah tu tauhid. Dia berasa kata benda ni benda gamuk-gamuk fikir saja gitu. Nauzubillah min zalik. Ani Ibn Abbas radhiyallahu anhu royak kata usahanya kalimah tauhid lagu mana. Ani Ibn Abbas radhiyallahu anhu, Ibn Abbas ni. Nah, anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Muaz bin Jabal hina ba'athahu ila Yaman innaka satati qauman ahla kitabin fa iza ji'tahum fad'uhum ila an yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah fa innahum ata'u laka bizalika fa akhbirhum anna allaha qad farada alaihim khamsa salawat fi kulli yawmin wa lailah
fa inhum ata'u laka bizalika fa akhbirhum anna Allah qad farada alaihim sadaqah tu'khazu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim fa inhum ata'u laka bizalika fa iyyaka wa qara'ima amwalihim wa taqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijabun. Allah, la ilaha illallah. Nabi ni masya-Allah. Nabi ni dia hatta belaka sahabat. Sapakan agama Allah Taala. Masa Nabi duduk di Mekah dia hatta, belum Nabi pergi di Madinah dia hatta gidah. Belum Nabi pergi di Madinah tu dia hatta gidah pendakwah. Dia ajak bela sahabat-sahabat pergi bela dah. Nah, belum pada hatta pergi ke Yaman, hatta pergi ke Habasyah Nabi, hatta sahabat. Ni dia hatta sahabat pergi kepada Yaman. Ya hatta siapa dia? Iaitu Muaz bin Jabal. La ilaha illallah. Nah, Nabi apabila Muaz bin Jabal nak pergi, Nabi pesan kepada Muaz. Dia kata, "Hai Muaz, nah, sesungguhnya musafir sana ni di Yaman ni," dia kata, "akan datang satu kaum ahli kitab. Puak ahli kitab ni pakat pergi jumpa denganmu. Ahli kitab ni puak-puak orang terima kitab Tuhan lah." Siapa dia? Iaitu puak Yahudi, puak Nasara, puak ni puak terima kitab Allah Ta'ala dah. Kitab Taurat, Injil, Zabur, puak ni reti belakang dah. Hak agama kena dah Allah Ta'ala. Nah, jadi puak ni akan pergi berjumpa dengan Muaz. Nabi kata, "Pergi sampai sana ni akan datanglah puak ahli kitab bertemu dengan kamu," Nabi kata. Nah, apabila bertemu denganmu, maka Nabi kata, "Ajaklah dia saat itu bersaksi, ajaklah dia saat itu kepada Islam, iaitu bersyahadah, iaitu syahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah." Allahu akbar. Mengajak ahli kitab tu supaya bersaksi. Nah, mengucap dah kalimah syahadah lah. Mengaku tiada Tuhan yang lain melainkan Allah dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Puak dia kenal dah. Puak Yahudi, puak Nasara ni dia kenal. Nabi ni belum pada Nabi beranak dia kenal dah. Ya'rifunahum anahu kama ya'rifuna abna'ahum. Nah, ya'rifunahum kama ya'rifuna abna'ahum. Mana dia kenal sungguh mereka itu akan Nabi Muhammad seperti mana dia kenalnya anak dia. Anak kita ni duk bucu mana, cucu kita bucu mana, kita reti dengan suara dia. Dia teriak, anak kita teriak tu. Dia suka, kita dengar, kita kenal. Walau tak nampak ibu lagi pun, tapi kita tahu anak kita tu. Dah, berjalan, nampak berjalan anak kita ni. Kita kenal, cucu kita, anak kita kenal. Orang Yahudi dia kenal sungguh Nabi Muhammad SAW. Belum pada Nabi lahir, dia kenal dah. Sebab royak dalam kitab Taurat, royak dah kitab Zabur, royak dah kitab. Nah, dia kenal. Lalu tu sebab itulah dia orang panggil dia pindah daripada Palestin mari di orang panggil di Madinah royak. Dia nanti nak jumpa nak terima Nabi lah. Sebab dia rasa kata Nabi ni di kalangan kaum dia, di kalangan guru apa dia, puak-puak dia. Nah, tu. Duk berlawan dengan puak musyrikin kata nanti mari orang aku ni menil lah aku ni, dia kata. Dia harap kata Nabi Muhammad tu orang panggil puak dia. Nah, dia kira puak. Dah pada Nabi Muhammad hari tak berimeh pula. Padahal dia reti, dia tahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata bila waktu mari jumpa dengan Muaz, mengajar mengucap dia kalimah syahadah. Ajar supaya dia kenal Allah. Mana bertauhid kepada Allah. Nah, dan mengaku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Tuhan, Rasulullah. Dia mengaku. Nah, Nabi kata apabila buat dia saat itu mengaku dan mentaati kamu, terima dah Islam, mentaatikan akan panggil perintah kamu, maka Nabi kata mu kena berayak kepada dia kata bahawa Allah Taala telah mewajibkan semaya ke atasmu dah 5 waktu setiap hari setiap malam. Dia terima Islam dah, maka Nabi kata mu kena ajar dia dah menunaikan solat. Mana mewajibkan kamu, mana mu kena tunai. Mu kena buat kat sebab mu Islam dah, iaitu semaya 5 waktu sehari semalam. Nah, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, supalah. Nah, sekiranya mereka itu mutaatimu, terima dekat semaya,
Nabi rakyat kata misalnya itu kena beritahu bahawa Allah Ta'ala telah mewajibkan kamu saat itu keluar zakat. Dah kena keluar zakat daripada harta orang kaya. Dah ambil zakat tu beri kepada orang yang tidak mampu, pada orang miskin. Kepada harta bakat bagi zakat, keluar zakat. Dah beri pada orang miskin. Dan Nabi kata mu ingat Muaz, doa-doa orang yang kena zalim. Jangan duduk zalim dia. Jangan duduk seksa dia. Zalim ni bukan nanti bunuh. Tipu pun zalim. Dah menipu zalim. Nah, bukan kata nanti bunuh untuk terguling dak, tipu dia. Dah orang panggil khianat dia, semua tu zalim. Nah, di mana zalim ni bukanlah kata kita saat itu tipu saja. Sebab orang zalim diri sendiri. Zalim diri sendiri bukan kata mari orang panggil duduk menjasa diri saja, bukan. Dia tak buat benda baik, zalim diri sendiri. Nah, kita kata dia ni baiknya, tak ada pesa tak dengar perawat dia kata mencuri karuk orang apa, tak pesa. Berjuruh duduk rumah. Dah benda-benda baik kot dia buat belaka, tapi semaya tak. Semaya tak sah. Zalim juga. Zalim. Orang tak semaya sah ni zalim. Zalim besar dia ni. Dia panggil zalim li nafsih. Orang zalim diri sendiri ni maknanya orang tak semaya ni zalim besar. Kenapa? Kerana dia bawa diri dia pada ke neraka. Na'udzubillah min zalik. La ilaha illallah. Bapa Nabi Muhammad SAW suruh takut doa orang kena zalim. Nah, sebab Nabi kata tidak ada di antara orang yang kena zalim dengan Allah Ta'ala ni hijab. Tak ada dinding dah. Dia berdoa bila Allah Ta'ala terima. Allah, sebab kita takut. Nah, walaupun curi duit orang 5 kok pun tak boleh. Ya mudah-mudah ya berdoa. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya royak banyak tu. Tak ada doa di antara kita dengan Tuhan ni, tak ada hijab dah. Terima, Tuhan terima tu dah. Orang kafir sepatu juga. Yang duk zalim dia. Nah, yang duk zalim dia. Nah, dia berdoa. Walaupun dia kufur, sudah sebab kita ni zalim dia, Tuhan terima sepatu juga. Dah binatang-binatang pun serupa tu juga. Duk sepak dia, duk seksa dia, duk bakar dia banyak. Dah ada seksa binatang. Dia berdoa dengan Tuhan. Ingat tak tahun tu berlaku seorang panggil gempa bumi di Sri Lanka. Ingat tak tahun tu. Nah, tu bunuh kubah 100,000 ekor. Nah, orang panggil 100,000. Nah, bunuh busuk satu bandar. Kerana apa hari tu? Kerana hari orang panggil buca apa nama tahu. Nah, ingat berlaku. Tubik dalam berita. Penuh kubah tu padang, kerak tekak tahu. Nah, kenapa nak beri kepada dewan? Nah, tak banyak hari berlaku gempa bumi, mati banyak mana. Tengok berlaku. Nah, binatang dia berdoa Allah Ta'ala sepatu. Sebab tidak ada di antara dia, di antara Allah Ta'ala tu hijab. Ada. Nah, jangan duk seksa, jangan duk zalim. Na'udzubillah min zalik. Dah. Orang kafir ni, sifat orang kafir dan sifat orang yang syirik dengan Allah Ta'ala ni, apabila kita ajak beriman dengan Allah, ajak supaya dia ni membenarkan kalimah tauhid, iaitu la ilaha illallah. Bila kita ajak lagu tu, wa yaquluna inna latariku alihatina li sya'irin majnun. Pak dia jawab. Mereka berkata, patutkah kami mesti tinggalkan Tuhan-Tuhan yang kami sembah? Nah, benda sabah kalau suruh kami dia kata la ilaha illallah, Tuhan kami sembah dia tak mana? Nah, kami dia sembah banyak ni. Ada puja nak kita di mana? Tu. Jadi buat kafir dia sembah benda tu dah. Nah, supaya kita rayak kepada orang tak boleh tinggal sakut tok nenek moyang lah. Dah, tok nenek moyang tak ada arah ke. Kita ni jadi titih hala, titih pari. Nah, titih orang panggil apa dia ni? Ikutlah 7 beradik kata ikut hang tu syaitan jin belaka tu. Nah, jadi semua tu apabila kita kata maknanya kena tinggal benda-benda yang dipuja ni. Nah, dia muja makuk kerai bersih lilih,
batu bukit nori kita kata. Dah azimat tu azimat ni misal percaya situ percaya sini. Kita minta memperbetilah lagu ni minta kepada Allah Taala sah. Nah, dia minta ke jin ya buduh wa ahlaha ya buduh. Apa nama buduh? Buduh tu ulama kata buduh ni sama satu nama jin. Bukan nama Tuhan. Mu nak minta kena minta nama Tuhan. Ya Rahman, Ya Alim, Ya Aziz tak apa. Ya buduh, apa nama? Ya buduh wa ahlaha, minta ke jin. Ya Tarim, Ya Tarim, Ya Tarim. Apa nama Tarim? Tarim tak silap saya. Satu tempat yang ada di Yaman, tempat muja. Satu tempat muja di negeri Yaman. Tempat manusia duk puja kubur. Tu. Kita minta situ. Ada duk dengar dalam Facebook duk mengajar ni. Ya Tarim Allah ka ya buduh tak ingat. Apa nama tak tahu ajar dak minta ke jin pari apa nama. Allahu akbar. Nah, tak ada royak tu. Ada royak celah mari panggil kawan baru mula selalu dah. Itu dia kena royak. Sebab tu puak-puak yang syirik dengan Tuhan ni apabila kita kata mintalah kepada Allah, bertauhid kepada Allah, maka ia kata patutkah kami ni latariku alihatina menasabah ke kita nak tinggal hati nenek moyang kita dak puja dah. Lama-lama mari dah nak turut demo ni tak lagi. Nah, bahkan dia kata li syairi majnun. Nah, ketika tu Nabi ajak lagu ni. Nabi suruh berhentikan puja berhala supaya beriman dengan Allah, beribadat kepada Allah. Dia jawab kata, benar sabahkah kita nak turut orang yang gila tu. Dia kata Muhammad ni orang yang gila. Nah, tu. Nabi Muhammad ni kena banyak dia. Dah orang bohong, orang gila, orang apa dia pecah belah masyarakat, orang bawa agama baru, orang bawa agama yang panggil memunahkan agama tu nenek moyang kita. Nabi Muhammad kena belaka. Nah, sebab kita lah ni kalau kita royak ajaran Nabi Muhammad bakal murih. Sebab itulah berkata Ibn Rajab kalimah la ilaha iaitu diberi makna iaitu zat yang ditaati, iaitu Allah Taala lah, dan dipatuhi dengan penuh rasa mengharapkan ar-raja, juga mengagungkannya Allah Taala. Nah, kita kena harap kepada Allah, kena agungkan Allah Subhanahu Wa Taala, dah serah kepada Allah segala permohonan kita kena serah kepada Allah, dan kita kena minta kepada Allah Taala. 17 kali dia minta sehari, tak ada semaya fardu tu tak terasa. Dia minta ke Tuhan tak terasa kita 17 kali sehari. Dah iyyaka nasta'in, dia mengaku dah kepadamu ya Allah aku minta pertolongan. Lepas tu ihdinas siratal mustaqim, tunjuklah jalan betul bagi aku ya Allah. Lagu mana jalan betul? Jalan yang bertauhidkan Allah, jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mana dia? Al-Islam, serah diri kepada Allah. Nah, selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala tu, orang panggil janganlah kita minta selain daripada Allah. Dah, jangan minta selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tu. Kerana apa? Nah, kerana Allah Taala ni dialah milik segala-galanya. Nah, dan apabila kita minta kepada Allah, maka itulah kesucian akidah kita kepada Allah. Suci akidah kita dengan Tuhan. Nah, apabila saat ini tu kita tu orang panggil berpegang dengan Allah, bertauhid dengan Allah, bermakna akidah kita tu suci dengan Allah. Seperti mana Allah Taala berfirman, wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illahu ar-rahmanur rahim. Dalam surah Al-Baqarah ayat yang 163. Perlu kata ingat belaka saya rasa. Nah, saya ingat tu halah-halah kita ada ingat ngaji tadika tu kat cikgu tadika ada ajar wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illahu ar-rahmanur rahim. Lepas tu kat mari Allahu la ilaha illahu huwal hayyul qayyum. Nampak tu mari belakang. Nah, sebenarnya kalau tengok lafaz Nabi tak ada mari dia wa ilahukum.
Nabi ni mari pada Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nabi mari ikut selalu dah. Nah, tu. Ternyata kata kalimah ni adalah kalimah tauhid. Wa ilahukum, dan Tuhan kamu hai manusia masuk belaka. Tak ada kira Islam, tak ada kira orang kafir, dia kena kenal kata wa ilahukum, Tuhan mu hai manusia ilahun wahid. Tuhan kamu satu saja. Tuhan satu. Nah, la ilaha illahu, tak ada dah Tuhan lain kecuali dia. Quran ni banyak Tuhan berayat. Mari dengan lafaz la ilaha illahu, la ilaha illallah, la ilaha illa anta. Nah, la ilaha illa anna, Tuhan tak berayat ke dia belaka. Tak ada Tuhan melainkan dia Allah, tak ada Tuhan melainkan aku. Nah, Allah dia ke dia belaka. Bapa boleh dia mengaku? Bapa boleh dia mengaku kalau tak ada Tuhan lain kecuali dia, sebab milik dia belaka. Manusia pemilik dia, jin pemilik dia, binatang milik segala alam ni maka milik dia belaka. Sebab kita boleh mengaku dah, tak boleh mengaku sebab bukan milik kita. Nak mengaku kata alam ni hak kita dah buat bila? Nak mengaku kata binatang ni hak kita dah buat bila binatang? Sebab tu manusia tak boleh mengaku. Dah hebat belah mana, kedai belah mana, duit banyak belah mana, tak boleh mengaku. Firaun seorang yang mengaku. Nah, Firaun ketika dia berdebat dengan Nabi Musa tu, dia panggil puak-puak kabinet dia, menteri dia. Dia kata aku tidak tahu ada lagi ke Tuhan selain pada aku ni. Dan surah Ghafiq tak silap. Ada lagi ke dia kata, dia tanya puak-puak kabinet menteri dia. Ada lagi ke Tuhan selain pada aku ni? Hamba aku tak tahu lah dia kata. Sebab ana rabbukumul a'la, dia kata, sebab aku tu hak tinggi sekali. Ada lagi. Nah, tu. Apa dia kata lagu tu? Sebab Musa kata Tuhan dia Allah. Dia tanya Musa, mana Tuhan? Allah Taala duduk mana? Fis sama. Tuhan atas langit, Musa kata. Nuh atas aras tu. Dia panggil Haman. Dia kata, "Hai Haman, ibnili." Dia panggil membinakan bagi aku ni. Nah, dia panggil satu bina nah, sampai kepada langit aku nak pergi tengok Tuhan Musa. Firaun. Nabi Musa royak supa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua nabi royak lagu tu belaka kepada manusia. Nah, sebab tu kita nak reti. Kita ni tak reti situ. La ilaha illallah. Nah, siapa dia? Allah. Iaitu Allah Ta'ala yang Maha Esa, satu. Nah, tiada Tuhan yang lain kecuali Allah. Nah, siapa dia Allah? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Dia bersifat pemurah dan dia bersifat kasih belah pada orang yang beriman. Kasih sayang Allah Ta'ala bagi orang yang beriman. Ar-Rahman ni masuk belaka. Terima Tuhan belaka. Murah Tuhan, tak ada kira. Hak semaya, tak semaya pun dia beri rezeki, tak ada berhenti. Kalau kita tak beri dah. Nah, kita kena bayar kaya, nak beradak neraka kita tak beri dah. Patut nak mampu situlah kita. Nah, tak beri ke dia ni, malalah hidup guling itu. Banyak dah aku nak beri ke dia, tak turut aku. Tuhan tak semaya pun dia beri. Kaya pada kita lagi, tak semaya. Nah, berkacak lepas dah kita lagi. Bahkan jekah kita ada. Nah, kita berayak agama, berayak benda baik, berayak bersinar mata kita banyak. Nah, berayak tak boleh berayak. Baca Quran, berayak benda baik, berayak bersinar mata halu dah. Tak belagang hati dia. Nah, berayak benda lagu ni, benda jahat sekian, berayak bersinar mata. Ya ada munafik hidup dengang dia. Misalnya, mula bersinar mata. Tak boleh berayak. Nah, tu dia kata manusia ni, nah, dia tak boleh rayak benda baik. Padahal mungkin kena mengerti bahawa saya terima adalah hak Allah Ta'ala. Tuhan ni murah sungguh. Dah mutak semaya, mutak kabur, lebih berasa pada mana pada orang pun Tuhan beri rezeki. Nah, sebagai istidrak. Nah, istidrak mana nak beri, nak tengok. Beri juga perempuan agak isyak bakal neraka. Nauzubillah min zalik. Adapun Ar-Rahim adalah lembut, orang panggil sayangnya bagi orang yang beriman.
Allah Ta'ala saya bagi orang beriman ni. Dah penuh rahmat. Nah, orang beriman ni Allah Ta'ala saya sungguh. Dengan siapa mati esok dia panggil malaikat. Dia kata, "Hai malaikat, cuba mu tengok semaya dia ni." Nah, awalu ma yahasabul 'abdi yaumil qiyamah as-salah. Awal-awal hisab hitung amal dia kiamat esok kat semaya lah. Maka dia panggil malaikat. Cuba mu tengok semaya dia ni. Dah ada kekurangan di mana semaya fardu tu. Sedangkan semaya fardu dulu, kurang mana? Nah, ambil umur dia akhir balik sampai dia umur 60 mati ni, 70 mati ni. Dah ada kekurangan semana duk semaya, tinggal tu mana semaya ni. Dah, kalau ada tempat putus mana, dia kata hai malaikat cuba mu tengok amalan semaya sunat dia tu. Dah, mari tapung segi amalan fardu hak tinggal. Allahu akbar, sedap. Kasih bagi orang yang beriman. Nah, kita hak tu ada orang panggil duk bela tu malah kalinya. Nah. Hak tu harus suruh. Suruh duk bela kita semaya hak tu malah kali kita. Malah nak semaya. Apa boleh malah? Syaitan. Syaitan tu cara buatlah sunat buat fardu pada dah kita orang biasa ni, kita orang Malaysia. Dah muhazzab apa yang budak mengajar. Tak boleh zikir hak Nabi. Tak pada dengan kita. Ayat jadi bodoh mon. Tak pada kita ni, kita orang biasa. Nabi tak apa ya Nabi yang berzikir. Apa nak berzikir apa? Tak ambil Nabi. Nabi ajar belakang zikir. Kata subhanallah, alhamdulillah, kata banyak mening. Boleh lagu ning. Lepas semaya lagu ning baca dan istighfar lagu. Nabi ajar semua. Tahajud doa lagu ning. Lepas subuh doa lagu. Nabi ajar zikir Rasulullah. Kata boleh kita tak boleh turut. Nah, orang zikir Nabi tak pada kita. Kita manusia biasa. Kata nak zikir apa? Tak turut dengan Nabi. Nak kata ikut saya tu. Ya buduh, ya taring tu. Minta ke jin iblis ke kubur gitu. Kita. Allah. Nampak bekan saya mengajar tu. Tak ada bekan. Nampak ayat hak sungguh. Nah, Nabi je tak menyesatkan umat. Nabi tidak menyesatkan umat. Nabi tu didik dari syurga, didik sahabat tu dengar zikir, dengar Quran. Jadi ahli syurga. Ambil zikir mana? Zikir dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu kena ambil zikir nah. Zikir tu wali timillah, wali tujuh, wali berapa. Allahu akbar. Gedinggah Nabi. Nyesak manusia. Allahu akbar, la ilaha illallah. Nah, kita kena ingat. Sebab tu Allah Taala kata zalika bi anna Allah huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allahu huwal aliyyul kabir. Surah Al-Hajj ayat 62. Dimaksudkan dimakilah kebesaran Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya dialah Allah. Dialah Tuhan yang benar, tak ada Tuhan yang disembah kecuali Allah. Nah, Tuhan orang hidup syirik dengan Tuhan mengertilah. Kerana apa? Kerana Allah Ta'ala di anna Allah wal haq. Dialah Ta'ala yang sebenarnya. Nah, puak-puak dia bucah apa nama semua berala apa berhenti dah. Marilah beribadat sembah Allah Ta'ala. Nah, sebab apa? Sesungguhnya apa sahaja yang mereka seru selain daripada Allah. Nah, ada apa manusia dak minta selain daripada Allah Ta'ala ni? Dah minta ke makhluk kerai ke, minta ke jin pari ke, bang kayu besar ke, minta ke azimat ke kubur ke, ikutlah. Kemudian minta puja puji berapa semua. Dah hantu raya atau halal lah berapa semua. Nah, tu buat kopi ikut. Nah, jadi orang minta selain pada Allah Ta'ala itu adalah batil. Dia royak. Allah Ta'ala royak, bukan kita royak. Tuhan sendiri royak. Mana zalika bi anna Allah wal haqq. Dia kata dia ada Allah sebenarnya. Wa anna ma yad'u min dunihi wal batil. Adapun orang yang minta selain pada Allah Taala adalah batil, tak pakai kerja. Boleh pun dia minta. Nah, kita ada pegang sepengah saya nak ayat kata orang kita ada percaya ke batu Bukit Nuri dulu. Nah, boleh pun. Dia pakai tangan apa cicing. Nak pergi masuk jamai kena becak cari orang rata pergi takut patah. Dah mudah pakai boleh. Dia tolong berapa kali. Mususah balik kereta dia akik lagu mana? Tak ada. Mula panasik gelulung dia tolong nasi dia kenyai berapa kali? Tak ada. Al-batil. Tak ada. Dia boleh pun.
Mun rasa kerah panas rasa segar. Sedap pakai cincin ni. Setan mari kata dah bunda apa lepas ni mengajar lepas pada sebab apa? Sebab pakai cincin tu setan. Siapa dia raya? Allah Taala kata wa annama yad'una min dunihi huwal batil. Meminta selain pada Allah adalah batil. Plesu. Dah, dia puja tawassul dengan kubur. Nah, tak boleh. Nak tawassul ke kubur, tawassul apa? Mati dah. Minta orang selalu kita hidup ni. Nah, ada dia kata kita tak pandai nak minta dengan Tuhan selalu sebab kita ni dah manusia biasa. Kita kena minta orang-orang mati keramat-keramat dah. Ke kubur-kubur, tak wali-wali. Ada tu baik klik. Kuat nah Datuk ni mengajar ni. Nah, tak pandai kita ni nak minta ke Tuhan selalu. Sebab kita ni orang awal, manusia biasa. Kena minta ke wali-wali tu. Hak mati-mati dah, dalam kubur dah tu. Sebab habis dah kerja dia, dia kata. Habis dah kerja dia. Habis dah kerja dia. Nah, nasi pun tak ada, makan pun dah. Nanti nak tolong kita semata. Allahu Akbar. Nya buaya boleh. Nah, tu. Sebab tu kalau boleh tolong minta ke Nabi selalu. Nabi mati dah tu. Tak boleh kita wasal kubur Nabi pun tak boleh. Hei Nabi Syuaib, tolonglah aku ni. Minta sendiri. Nah, sebab tu jangan hidup puja. Kubur sahabat pun tak boleh puja. Ni sahabat Nabi ni. Ni kubur Imam Syafi'i ni. Minta tolong kita weh. Imam Syafi'i, mu tolong akulah esok hari kiamat esok sebab aku mazhab. Tak boleh. Nah, minta ke Tuhan. Sebab tu ada pun minta selain pada Allah wa annama yad'un min dunihi huwal batil. Wa anna Allaha huwal aliyyul kabir. Bapa tu hai berayak lagu ni. Bapa tu hai kata minta selain pada Allah Taala tu benda batil, benda tak pakai. Sebab tu hai kata, sebab kata dia saat ni tu Allah Taala al aliyyul kabir. Maha tinggi dan maha besar, tak ada dah. Nah, duk puji, hidup panggil duk puji Tuhan setiap hari. Dah subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, maha suci, maha besar. Apa dia? Maha suci Allah Taala yang maha besar, maha suci Allah Taala yang maha tinggi. Subhana rabbiyal azim, maha suci Allah Taala yang maha besar. Subhana rabbiyal ala, maha suci Tuhan yang maha tinggi. Hari-hari kita duk berayak dia. Atau kita duk minta benda lain, duk puja benda lain, salah. Nah, mudah mana ada salah. Sebab Allah Ta'ala sendiri rakyat dalam Quran, iaitu dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-62. Pria rakyat Allah Ta'ala, siapa dia Tuhan? Dia Tuhan kita. Dialah เจ้าของมนุษย์ dia เจ้าของชีวิต. Nah, dia belakang. Kita pun dia Tuhan, nyawa kita pun duk dia. Nah, orang panggil patah rezeki ke manusia ni pun dia juga. Dah, bukan sahaja ke manusia lah, kepada jin lah, ke binatang. Semua duduk dia belakang. Sebab apa? Sebab dia saat itu Al-Ali yang maha tinggi, Al-Kabir yang maha besar. Tak ada dah. Nah, yang lebih besar pada Tuhan, tak ada. Nak semaya kena berayak dulu. Allahu Akbar. Allah yang maha besar. Kenapa dah tu? Hari-hari dia berayak kita. Tak ada syirik boleh. Nak semaya ni Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Dia berayak, dia mengaku. Tu dah semaya sebentar syirik berat dah. Nah, puja tu puja ni, cahaya keramat tu cahaya keramat ni. Mana kita nak mengaku? Sebab tu kita kena ingat bahawa Allah Ta'ala kata kalau meminta selain daripada Allah, bermakna kamu tu telah syirik dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maknanya batil, tidak diterima. Nah, tak ada boleh naf'at apa. La ilaha illallah. Kita kena usih dah benda tauhid. Benda tauhid ni kena kemah sungguh, kena pegang sungguh. Nah, sebab tu kita kena banyak berdoa dengan Allah. Nah, hangga siapa tu yang kata ingat pada aku ni banyak. Nah, fazkuruni azkurukum. Ingat pada aku ingat padamu. Tauhid tu. Aku kemah segi tauhid. Nah, apa panggil apa dia ni? Fazkurullah katsira la'allakum tuflihun. Siapa dia ingat Tuhan banyak, dia ni berjaya, Tuhan ada beraya. Tauhid.
Kau panggil siapa dia kemah dengan Allah Ta'ala, dia tuflihu, jaya dunia dan akhirat. Dan insya-Allah Ta'ala, nah minggu depan ni, selagi ni kita bagi sambung pula, iaitu berkenaan dengan man qala ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Insya-Allah kalimah ni untuk nak beri kita lagu mana dengan hari akhirat esok, lagu mana insya-Allah Ta'ala. Wassallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ma'in. Assalamualaikum warahmatullahi